Ha. Oh, Luqman tak masuk kan? Ha. Ni dua formula. Boleh nak? Jadi untuk cecair kita akan pakai H rho G ni ataupun rho HG ni. Kalau untuk tekanan biasa kita akan pakai F over A. Jadi soalan nombor 1 ni soalan tekanan biasa lah. Nah. Jadi siapa boleh bacakan soalan dia untuk cikgu? Argan, bacakan soalan dia. Rajah menunjukkan suatu kaki kapal angkasa membuat sudut 30 darjah dengan satah mencancang dan daya dikenakan pada permukaan bumi ialah 300 Newton. Jika luas tapak ialah 0.6 meter persegi, berapakah tekanan yang dikenakan pada permukaan bumi? Okey. Jadi yang dibagi ni daya normal ke tak? Dok. Dok lah, saya ingat ni daya condong. Ni yang cikgu kata ni, yang kalau kata dia condong, macam mana kamu nak dapatkan daya normal dia? Kita nak dapat yang menegak dia, kita kena buat apa? Ini siapa menjawab lah. Kamu dah jawab kan soalan ni kan? Betul cikgu, kamu ada lerai tak daya ni? Ada lerai tak? Salah buat lah. Salah buat dah? Siapa buat betul? Siapa ada meleraikan daya? Dok. Tak ada, seorang pun tak betul. Soalan ni kamu tak berhati-hati ni lah, daya normal lah. Jadi daya ni bertindak sudut 30 darjah dengan satah mencancang. Maksudnya gini lah. Nah, satah mencancang tu satah pada paksi Y tu. Boleh? Ni kamu nampak tak cikgu? Kalau kita leraikan daya, okay, kalau daya tu gini, ingat tak macam mana kita nak leraikan dia? Kita akan leraikan dia pada paksi S dengan paksi Y kan? Sebab kita punya daya tu dia akan bertindak ke bawah, tapi dalam masa yang sama sebab dia condong dia akan bertindak pada X juga. Betul? Kalau untuk kes ni dia akan ke bawah dan ke kanan. Betul lah. Jadi sudut kamu sekarang di sini. Sebab dia kata sudut tu dengan paksi Y lah. Kita buat Y kita macam ni, dia dengan satah mencancang di sini 30. Jadi kalau kita tengok ni, yang ni nampak tak bentuk Z kan? Sebab paksi Y dengan ni, paksi Y yang ni samalah. Selari betul? Jadi sudut tu kita boleh kata duduk kat sini jugalah. Jadi kalau sudut tu bersentuhan dengan paksi Y, kalau kita nak cari nilai dia, sebab kita nak kena cari normal kan? Jadi normal tu yang selari dengan paksi Y lah, yang ni normal. Kita nak kena pakai sin ke cos? Nak pakai sin ke cos? Untuk kes ni. Cos lah, bukan sin lah. Sebab apa cos? Style tak keluar ni. Sebab dia bersentuhan dengan sisi Y. Kan cikgu kata, kalau sudut tu bersentuhan dengan sisi tersebut, kita akan pakai cos. Apa yang cos apa? Memang kita tulis. Jadi daya tu condong. Jadi daya 300 Newton tu yang sengit ni. Yang ni 300. Jadi siapa yang salah tu ditulis dalam kerja dia nah. Jadi kita nak cari yang menegak lah. Yang ni nah. Jadi yang ni yang kita guna untuk kira tekanan yang ni. Boleh nah. Jadi sudut ni kita boleh lukis juga di sini. Ataupun kalau kita sambung jadi segitiga, kamu nampak lah sama sajalah nah. Sin costan ni kita pakai dengan segitiga sudut tegak nah. Di sini 30 darjah. Jadi sebab disentuh kita akan pakai sin. Boleh nah. Jadi ingat tak? Formula dia Fy sama dengan F sin theta. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab kita dah susunkan balik dia punya sisi hypotenuse dengan sisi opposite side kan. Boleh dia jadi macam tu. Sorry nah, yang ni bukan sin, yang ni cos. Dah tersasul lah. Jadi dia cos sebab dia bersentuhan. Kalau dia bersentuhan dengan sisi yang kita nak tu, kita pakai cos. Jadi nilai daya normal kita sekarang ni, F kita akan ganti dengan apa? F ganti dengan apa? 300. 300 cos 30. Berapa tu? Picit calculator tak? Berapa dapat? 300 cos 30. 259.81 Newton. Nampak tak? Bukan semua daya sengit tu bertindak pada paksi Y kan. 259.81 saja. Ini daya normal. Daya normal. Wait. Kurang nasi terkeluar ni. Okey. Daya normal. Okey, lepas kita dah ada daya normal ni, kita nak cari tekanan macam mana? Macam biasalah. F P sama dengan F per
A. Lena, jadi dia dah bagi dah kamu dia punya A kan. A 0.6, jadi kita substitute saja. 259.81 bahagi dengan 0.6. Apa jawapan dia tu? Dapat apa? $433. 470? 33. 33. Point? Point 01. 01. Sikit saja kat ujung. Unit apa? Ni Pascal. Pascal. Okey, pandai. Ni jawapan dia. Siapa betul? Semua salah. Semua lupa. Siapa betul? Cikgu, kalau 433 ya. Betul. Okey. Oh, okey. Ada betul. Siapa tu? Ku Hafiz. Kuafi gila-gila aku. Ada lagi yang betul? Dia seorang je lah. Ku Hafiz menang. Okay, alright. Jadi kalau Bo kat Snapchat tu, rating dia dah duduk nombor 1. Okay. Okay, ni jawapan dia. Jadi siapa yang tak buat lagi tu, salin jalan kerja dia. No? Okay, jadi kita tengok soalan seterusnya. Cik. Apa jaris 433. Betul? Oh, okay. Jaris betul? Okay, tahniah. Okay. Ni ingat lupa macam mana nak lerai daya. Ingatlah. Ni kalau Anik kata kamu bohong. Betul lah. Mana ada jadi bohong kan. Okay. Alright. Soalan nombor 2. Jaris baca soalan dia. Baca soalan dia. Ya. Ni cikgu tunjuk dah ni kat skrin. Raja menunjukkan barometer Merkuri diletak. Pula. Nombor 2 bang. Raja menunjukkan sebuah silindar mengandungi Merkuri. Berapakah tekanan Merkuri pada titik P? Okey, jadi yang ni yang ni kamu nak kena guna formula apa nak cari tekanan ni? H rho SOG. H rho G. Okey, P susahnya nak sebut. Rho. P sama H rho G. Elena, jadi sini yang problem dia nak cari H je. Siapa dapat cari H dengan betul? Cuba nak cari H. Nak cari H je? Tolak 0.2. Yes, kena tolak sebab kita ingatlah kalau kita nak cari H mesti cari daripada permukaan air ni. Jadi permukaan air ke titik P. Lena, jadi 0.8 tolak 0.2 dapat berapa tu? 0.6. 0.6 meter. Ini semua betul lah. Pandai dah. Okey, jadi yang ni 0.6. Rho dia berapa? Merkuri kan? Ni nah. 1.36 darab 10/4. G kita pakai 10 sebab dia tak bagi nah. Jadi G 10. Jadi berapa dapat jawapan tu? 81,600 Pascal. Oh, tu lah dah bentuk piawai. Dia ni man. Oh, piawai. Macam mana? 8.16 darab 10/4. alright. Unit dia apa? Pascal lah. Pascal. Betul lah? Dapat? Okey, ni jawapan dia. Kalau salah ni kamu salah picit kalkulator lah ataupun kamu salah H ni. Ni fakta lah kamu kena ingat lah. H mesti baca daripada atas. Okey, jadi tak ada siapa-siapa tertipu. Jadi cikgu rasa semua betul kat soalan ni. Tak susah kan? Okey, soalan nombor 3. Siapa ada lagi? Siapa nak baca soalan? Ku Hafiz. Baca soalan. Raja menunjukkan barometer Merkuri diletakkan di makmal sekolah di mana tekanan atmosfera ialah 75 cm Hg. Berapakah nilai H? Okey, jadi ni dia letak kat makmal sekolah macam biasa. Tekanan atmosfera kat situ dia kata 75. Berapa nilai H? Ni soalan dia kena kira tak? Tak perlu kira. Kena guna kecerdikan saja. Ni soalan konsep je nah. Berapa nilai H? Berapa tinggi Merkuri tu yang akan naik? Siapa tahu jawapan ni? Jawapan dia sama semacam tekanan atmosfera sebab kita pakai ketinggian Merkuri untuk menentukan tekanan atmosfera. Jadi jawapan dia 75 cm. Siapa salah ni?
Jadi 10 cm tu tak payah ambil peduli pun. Nah, sebab dalam tu vacuum. Jadi ingat nah, kalau kata kita ni barometer kan. Ni barometer kan. Jadi kalau kita terlangkupkan tube yang penuh dengan merkuri, dalam satu lagi bekas merkuri, merkuri tu akan turun sikit tapi dia akan berhenti pada kedudukan tekanan atmosfera sebab tekanan atmosfera bertindak kat sini. Nah, jadi tekanan atmosfera bertindak kat sini, dia menolak merkuri ni supaya dia kan dalam keadaan seimbang lah. Jadi dalam ni dia akan sama dengan tekanan kat luar. Ni dia akan setinggi 75 cm Hg. Boleh? Jadi H merkuri tu adalah sama dengan tekanan atmosfera sebab dia dah dalam unit sentimeter merkuri dah. Jadi terus ambil lah sentimeter. Okey, B apa jawapan dia? Nombor 1 tu. Apa jadi kalau kita naikkan tube tu setinggi 5 cm? Apa jadi? Apa jadi pada nilai H? Nilai H berkurang. Nilai H berkurang. Salah lah. Jadi sebenarnya kalau kita naikkan 5 cm juga sama. Sebab apa sama? Sebab dia masih lagi baca tekanan atmosfera. Tak kira kamu ubah tube tu, jadi jawapan B1 tu jawapan dia masih lagi sama. 75. Jadi kalau kita dah tahu dah, kalau kata jawapan dia 75 untuk 1, jawapan nombor 2 apa? Sama. Tak berubah dah. Macam mana kita nak ubah bacaan tekanan tu? Kalau kita bawa kita punya apparatus ni pergi naik atas Gunung Kinabalu. Boleh? Nah, kalau tekanan luar tu berubah, dia akan ubah ketinggian merkuri tu. Nah. Jadi yang ni soalan konsep saja nak uji kamu. Kalau dia sengetkan ke tube tu, kalau dia tolak dalam ke, kalau dia naikkan ke, bacaan dia tetap bacaan tekanan atmosfera. Boleh? Nah, jadi bacaan dia tetap remain 75. Jadi semua jawapan dia 75. Nah, okey. Faham lah? Ada masalah ni? Tak ada? Okey. Kecuali kalau tube tu pendek sangat lah. Kalau tube tu tak sampai 75, bacaan tu tak cukup lah kamu akan nampak merkuri tu penuh dalam tu. Dia tak boleh bagi bacaan tekanan. Nah, selalunya kita akan pakai tube yang dalam 1 meter tinggi lah supaya kita boleh nampak. Okey, C. Ini soalan kiraan lah. Jika rho merkuri ialah 1.36 darab 10 kuasa 4 dan rho air ialah 1 darab 10 kuasa 3 kg meter padu, tentukan tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Macam mana kamu nak buat ni? Kena pakai formula apa? Macam nak dapat unit Pascal? Kena pakai formula apa? Macam nak tukar daripada sentimeter Hg ke Pascal? Siapa dah buat ke tinggal soal ni? P sama dengan rho Hg. Kita akan pakai P sama dengan rho Hg sebab ni adalah H kita. Boleh? H kita tapi dalam unit cm lah ni. Yang ni H kita sebab dia dalam unit sentimeter. Dia tinggi merkuri tu kan. Jadi kalau kita nak dapat balik dalam unit Pascal, kita gantikan nilai tekanan H, tekanan yang kita dapat dalam sentimeter Hg itu sebagai H kita. P adalah sama dengan rho Hg kita. Jadi kita nak dapat tekanan 75 cm merkuri itu dalam unit Pascal kan. Jadi kita akan gantikan H ni dengan apa? H ganti dengan apa? 75. Kena tukar jadi meter tak? Kena. Kena lah. Jadi berapa tu? Berapa dalam meter? 0.75 bahagi dengan 100 lah. Senti tu 10 kuasa negatif 2 kan. Jadi kalau kamu buang dia, kamu kena bahagi dengan 100. Okey, G kita ambil 10. Rho ni kita nak pakai rho siapa ni? Rho mana nak pakai? Rho merkuri. Okey, betul. 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, jadi ni dapat dah jawapan dalam Pascal. Apa jawapan dia? Kira kan berapa jawapan dia? 1.02 10 kuasa 5. Betul lah. 1 darab 10 kuasa 5. Yang ni kita dah ada belajar kan dalam unit Pascal dalam 1 darab 10 kuasa 5. Alright. Jadi kalau kamu ingat value ni, kamu tahulah kamu buat betul ke salah lah. Alright. Yang ni ada yang salah ke? Ke ada yang tak buat dah? Tak kat situ je kamu buat sikit je. Okey, 2.
nilai H jika merkuri tersebut diganti dengan air. Macam nak buat tu? Oh, dapat dia. Macam nak tukar dia jadi air pula? Kita nak kena buat apa? Dia nak H kan? Sama tu. Formula sama. Sekarang ni kita dah ada maklumat apa? Kita dah ada tekanan ni kan? Ya. Jadi kita nak cari H balik, kita akan isi P sama dengan H G. Yang kita nak cari tu dia ni. Jadi P kita yang Pascal lah, kita pakai yang Pascal. 1.02 darab 10 kuasa 5. H kita yang kita nak cari, rho tu sekarang tukar jadi rho air pula. 1 darab 10 kuasa 3 dan graviti kamu adalah sama dengan 10. Berapa dapat H tu? Apa jawapan dia? 10 meter lebih kot. Berapa dapat? Berapa dapat jawapan dia? Berapa dapat? Gaya macam tak menjawab soalan. Cepatlah, jawablah. Berapa dapat? 10.2 10.2 meter. Okey. Jadi kalau kata kita nak buat barometer pakai air, praktikal ke tak praktikal? Kalau kita nak buat barometer untuk ukur tekanan ni, kita nak pakai air, kita tak nak pakai merkuri. Sesuai ke tak sesuai? Kurang. Kenapa kurang sesuai? Tekanan dia tinggi lagi. Ya, kita kena ada tube setinggi 10 meter. 10 meter tu tinggi lah dekat tinggi blok kamu tu, kamu bau 2 meter. Kamu nak kena ada tube setinggi 10 meter. Baru kamu boleh baca tekanan tu dengan menggunakan air. Sebab tu kita pakai merkuri ya. Apa kelebihan merkuri? Ketumpatan dia lebih tinggi. Jadi ketepatan dia tinggi, kita tak payah tube 10 meter. Kita perlu tube 1 meter saja. Faham lah? Sebab tu kita pakai merkuri. Walaupun merkuri tu agak bahaya, tapi merkuri ni cecair yang paling tumpat sebab dia logam dalam bentuk cecair. Jadi kita pakai dia sebab ketepatan dia tinggi, kita boleh buat barometer tu 1 meter saja. Kalau kita substitute dia dengan cecair dengan ketepatan yang rendah macam air, kita kena buat barometer kita setinggi 10 meter. Lebih lah dari 10 sebab dia 10.2. Baru kita boleh baca tekanan atmosfera. Jadi air ni, tekanan atmosfera boleh support 10 meter air. Kami ingat figure-figure ni . Alright, soalan seterusnya soalan manometer kita. Azim baca soalan dia. Rajah menunjukkan sebuah manometer merkuri disambungkan kepada bekalan gas. Hitung tekanan gas yang dibekalkan dalam unit ATMG. Sentimeter Hg dan Pascal. Okey, jadi kita nak jawab soalan A tu. Kalau kamu tengok kat sini, macam mana first kali kita kena buat apa dulu untuk jawab soalan ni? Apa yang kita perlu buat? Kalau ada soalan manometer, first kali kena buat apa? Tak ingat dah? Kalau ada soalan manometer, kena buat apa dulu? Ukur dia punya tu dulu. Ukur apa? Tu dia punya bagi sama dulu. Macam mana tu? Kamu tengok point yang dia sama. Okey, macam tu pun maksud kamu. Okey, point dia sama kat sini. Lepas tu kita buat apa, Mujahid? Lepas tu lepas tu kita buat apa? Tu je, takat tu je kamu buat. Tak dapat markah lagi, kamu baru tengok aja. Gambar tu dah bagi ukuran lah. Lepas tu buat apa? Tekanan atmosfera. Jadi kamu kena tahu kat sini ada tekanan atmosfera bertindak pada dia. Kan? Jadi kat point ni dengan point ni tekanan dia sama ke tak sama? Sama ke tak sama kat tempat yang cikgu label buat arrow? Sama. Okay, jadi macam mana kita nak dapat tekanan gas tu? Tekanan gas tu kat sini kan? Ni P gas kan? Kita kena bina persamaan untuk dia. Boleh? Di persamaan tu kita akan buatlah berdasarkan lengan kiri dan lengan kanan kamu punya manometer. Di lengan belah kanan ada tekanan gas.
Jadi pada poin yang cikgu garis ni dia diimbangkan oleh dua tekanan. Tekanan apa? Atmosfera. Tekanan atmosfera dan tekanan satu lagi. Tekanan Mercury. Pandai tapi tak malas nak jawab ke ni? Okey. Jadi tekanan atmosfera dengan tekanan merkuri. Alright, jadi tekanan atmosfera berapa? 76 lah, kita pakai yang sentimeter merkuri ni sebab dia senang. Jadi tekanan merkuri berapa? 15 tu tambah sebab tekanan tu kita terus boleh baca tekanan merkuri tu daripada tinggi dia kan. 15 cm Hg betul tak ni? Kita dapat jawapan apa ni? 91 apa? cm Hg. Okey, dapat dah. Yang ni jawapan A lah. Di B kita nak dalam Pascal macam tadi juga kan, kita akan pakai formula P sama dengan rho Hg. Rho kita akan gantikan dengan 1.36 darab 10 kuasa 4. H kita ganti dengan 91 tu kita kena convert tak? Kena convert tak 91 tu? Ya. 0.91. Cikgu cakap satu-satu tadi sebab kalau exam nanti kita tengok macam mana rupa dia. Macam-macam jawapan ada. G10. Okey, kira. Berapa dapat tu? Berapa jawapan dia dalam Pascal? 12.376. 12.376. Kecilnya betul ke? Mana kuasa dia? Usama. Tak. Kira semula. Ada 10 kuasa 4 tu. Hilang dah. 1 point berapa ni? 1 point berapa? 1.23 kuasa darab 10 kuasa 5. Okey. Ini logik sikit. Mesti ada 10 kuasa 5 sebab dah dalam Pascal lah. Nampak tak ni besar sikit dia tekanan atmosfera. Nampak tak? Tekanan atmosfera kita tadi 1 kan. Sekarang ni dia 1.23. Betul lah sebab gas ni sekarang kuat lagi dia tekanan atmosfera. Pascal. Dapat dah? Boleh? Okey. Cikgu rasa tak ada masalah ni. Soalan dia agak senang. Bila buat bersama-sama lagi senang. Okey. Soalan nombor 5. Okey. Okey, yang ni cikgu bagi siapa lah? Siapa yang cikgu tak dengar suara lagi? Ikram. Itu tak ada suara. Ikram baca soalan ni. Ikram. Ni. Baca soalan. Kamu dah baca belum? Kamu mute. Baca soalan. Baca cepat. Bacalah. Cepat cikgu rakam ni. Wajah menunjukkan suatu tiub U yang mengandungi cair A dan cair B. Tekanan atmosfera diberi sebagai 1 kali 50. 1 kali 10 kuasa 5. 1 kali 10 kuasa 5. Kuasa 5. Pascal. Okey. A. Baca ABC dia nak apa? Berapakah tekanan di titik T? Lagi? Adakah tekanan di Q sama dengan R? Silakan jawapan anda. C. Adakah tekanan di titik S sama dengan T? Silakan jawapan anda. Ni baca macam pertama kali baca. Sebelum ni tak pernah tengok lagi soalan ni. Betul tak Ikram? Kamu dah buat ke belum? Okey. Rajah menunjukkan satu tiub U kan. Tiub U ni samalah manometer lah. Kita boleh panggil dia tiub U juga. Tadi dia tanya kamu berapakah tekanan di titik P? Susah ke senang soalan ni? Apa jawapan dia? Apa jawapan tekanan kat titik P?
tekanan atmosfera. Yes, pandai. Jadi tekanan kat titik P ni tekanan atmosfera saja yang bertindak pada dia sebab dia duduk kat atas sekali. Jawapan dia 1/10⁻5 lah nah. Kamu stick jawapan tu dengan tulis tekanan atmosfera saja sebab dia dah bagi kamu nilai. Ini jawapan tu A. Jadi B dia tanya kamu. Nampak tak dia ada dua cecair berbeza kan? Jadi kamu rasa tekanan kat Q sama tak dengan R? Tak. Tak. Apa alasan dia? Sebab ketempatan berbeza. Ketempatan berbeza. Kalau kata kita ada dua cecair walaupun pada paras yang sama, kalau kita tengah bandingkan dua cecair yang beza ketempatan dia tak sama nah. Jadi yang ni alasan dia sebab pada kedudukan Q dengan R ni cecair dia berbeza. Boleh? Jadi kalau cecair berbeza tekanan dia tak sama nah. Jadi jawapan B ni tak sama. Sebab pada cecair berbeza lah. Beza tak dengan yang S dengan T tu? Sama tak tekanan kat S dengan T? Sama. Jadi apa alasan dia? Sebab ketempatan sama. Sebab sekarang ni kita tengah banding pada poin cecair yang sama. Betul? Cecair yang tak lorik ni. Yang ni nah. Jadi ingat nah bila kita nak tengok keseimbangan pada manometer kita tu, kita nak tengok kat mana tekanan yang sama. Pastikan kat situ cecair dia sama yang kita banding antara lengan kiri dengan kanan tu. Jadi kalau QR ni cecair dia tak sama, walaupun pada posisi yang sama, tekanan dia berbeza sebab ketempatan berbeza. Tapi kalau pada poin ST ni, yang ni dia tengah duduk pada cecair yang sama. Boleh nah? Jadi yang ni tekanan dia sama sebab berada pada cecair yang sama. Boleh nah? Yang sama jenis, ketempatan dia berbeza, sama. Boleh faham ni nah? Jadi kamu pastikan benda kecil-kecil sini kamu jelas supaya kamu boleh jawab soalan manometer lah. Di kes yang ni sama nah jawapan dia. Salin lah jawapan dia kalau kamu tak jawab lagi. Sebab pada cecair yang sama. Cecair sama. Okey, jadi untuk soalan ni dia tak bagi kita banyak maklumat kan, sebab tu dia tanya kat kamu. Tentukan nisbah ketumpatan cecair A dan B. Dia nak nisbah sahaja. Nisbah lah, ratio. Apakah beza? Adakah cecair A tu 2 kali ganda cecair B? Macam tu lah, itu ratio lah. Jadi first kali macam tadi kita kena buat persamaan. Kita akan guna point ST lah sebab kat situ kita boleh buat persamaan. Sebab dia sama tekanan kat situ kan. Dia tekanan yang belah kiri tu, dia ada apa kat belah kiri? Dia ada kiri yang kanan kan? Ni kiri, ni kanan. Kiri ada apa? Hai. Kiri ada apa? Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera dan ada cecair apa kat kiri? B. A. Kiri. Salah dah kiri kanan. Okey. Jadi ni kan kiri kan? Kiri ada A. Boleh nah. Jadi kalau kat point S ni dia ada tekanan atmosfera sebab semua sekali lah kita kena kira semua sekali sampai dia berada pada point S ni nah. Dan tekanan cecair A tu disebabkan oleh ketinggian dia, PHA. Ya nah. Di kat belah kanan ada apa? Kanan ada apa? Ni sebab yang ni kita punya tube U terbuka dia dua belah lah. Jadi dia ada PATM juga tapi dia ada A ke B kat dia punya kat belah kanan tu? B. Dia ada B. Okey. Jadi apa yang sama yang kita boleh buang dulu? PLDM. Boleh buang sebab sama. Kalau kita kira pun dia akan jadi tolak. Okey, kita akan tukarkan ni jadi formula. Formula apa nak tukar? Jadi formula apa? Tukar jadi formula apa ni? Hidrologi kah? Hidrologi. Ya, sebab kita tengah cakap pasal cecair kan. Jadi kalau nak cek tekanan dia pastinya kena pakai rho Hg ni. Ni sama. Yang ni pun rho Hg. Apa beza dia antara kanan dan kiri? Yang ni A punya. Yang ni B punya. Boleh? G ni siapa punya ke? Tak kan? G sama tak kiri kanan? Sama. Boleh buang tak? Boleh. Buang. Okey, jadi maklumat apa yang kita ada? Kita tak ada rho kan?
Sebab last kali dia akan jadi satu ratio yang kita ada adalah A dia. Jadi A tu kita substitute. Yang ni kalau kita nak tukar unit, kita tak tukar unit pun tak apa sebab last kali dia akan jadi ratio. Tapi untuk kita konsistenkan diri kita sama saja kan, untuk bagi supaya kita tak pening lepas ni, kita tukar unit dia. Jadi HA tu berapa? 8. 0.08 meter. Kita guna dalam meter nak bagi konsisten saja. Nah, sebab sekarang ni kita nak cari row kan, jadi macam berubah lah. Jadi kita konsistenkan diri kita tukar. Tapi sebab ratio, kalau tak tukar pun tak jadi apalah. Yang ni berapa? 10 bagi 100. 0.1. Okey, sekarang ni macam mana nak dapat ratio? Apa yang kamu kena buat? Siapa bijak pandai macam nak dapat ratio ni? P dengan P, nombor dengan nombor. Pandai, betul. P kena kumpul dengan P, nombor dengan nombor. Dia nak ratio A terhadap B kan. Kalau dia sebut A terhadap B, maksudnya letak A kat atas, B kat bawah. Nah, jadi kalau nak letak B kat bawah, maksudnya kita kena pindahkan B ni pergi sana. Betul? Ni nombor ni kita tak nak berada dengan A ni, jadi kita akan pindahkan dia pergi sini. Nah, dia ni P sana, dia ni P sini. Jadi dia akan jadi row A over row B. Belah kanan akan jadi apa? 0.1 per dengan 0.08. Okey. Jadi yang ni tak comel sebab kita nak ratio tu dalam bentuk pecahan termudah. Macam nak mudah ni? Paling senang kita buat apa? Macam nak mudah ni? Kita picit calculator lah. Mudah. Kamu picit calculator, kamu tengok keluar pecahan apa? Picit calculator. Kamu picit calculator akan memudahkan pecahan untuk kamu. Dapat apa dia? Dapat berapa? 1/8. 1/8. Ya ke? Bukan 1.25. 1.25. 5.4. Macam mana sama? Asyik salah picit calculator je ni. Right. Jadi 5/4 lah, dapat 5/4. Okey. Ni nak dapat ratio ni untuk siapa yang tak tahu lah. Okey, jadi di ratio PA PB, dia nak tulis dalam bentuk ratio kena tulis titik bertindih tu lah. Ratio apa ni? Ketumpatan A kepada ketumpatan B adalah ni ratio ni. Titik 2 ni. 5 nisbah 4. Gitu lah. Jadi kalau kata PA ni ke atas, jadi dia akan terus ambil yang ke atas. PB ni kat bawah, dia akan terus ambil kat bawah. Jadi ketumpatan PA ni adalah lebih kecil ke lebih besar daripada PB kalau dapat ratio 5:4? A besar. Betul. Jadi 5 jadi dia lagi besar daripada B tapi tak beza banyak lah. Okey. Kalau kamu tengok gambar, kamu tahu ke siapa tekanan lebih besar? Kamu ingat ke? Siapa ketumpatan lebih besar kalau tengok gambar macam ni saja? Kalau kita tak kira. Ya, boleh. Boleh kan, sebab kita akan guna point ST ni nak. Kita tengok sebab cecair B ni ketumpatan rendah, dia perlukan ketinggian. Maknanya cecair tu perlu lagi banyak berada pada lengan kanan tu kan, untuk menghasilkan tekanan yang sama yang cecair A ni, nampak tak? Jadi maknanya dia ni tumpat lagi. A tumpat lagi daripada B. Kita boleh nampak dengan observation saja. Kiraan ni untuk kita confirmkan saja kita punya prediction. Jadi yang ni memang row A adalah lebih tumpat daripada row B. Okey. Faham Okey, jadi dah habis dah. Siapa dia jawab soalan ratio ni? Dia dapat betul. Siapa dapat betul ni? Tak. Tak dekat pun. Ada yang buat lagi tak yang dapat betul? Ada tak? Anik senyap macam tak buat Senyap lah. Okay, yang senyap ni cikgu harap kamu salin soalan jawapan ni. Cikgu nak tengok dalam buku kamu ada semua benda ni. Okay, sekarang pukul 12.13, ada masa lagi kita nak tengok buku teks kita balik. Kita nak tengok apa benda lagi kita boleh belajar pasal tekanan atmosfera, tekanan gas ni. Sabarlah, jangan tidur lah. Okay. Mana buku teks cikgu? Bukan cikgu buka ni. Tak buka lagi ke? Kamu nak kan cikgu salin ni? Kamu nak cikgu hantar kamu ke kopi dia? Ke tak payah? Kamu dah salin dah? Nak ke tak nak? Hantar apa cikgu? Ni yang cikgu tulis ni, nak ke tak nak? Ke kamu dah boleh tengok video, kamu dah salin dah? Luqman, kamu dah buat dah ke?
Boleh tengok video. Boleh tengok video. Tak payah save ni? Tak payah Send je save? lah. Nak? Kalau Send je nak, lah. kalau nak cikgu save. Nanti cikgu save kan. Tak lagi lah. Cikgu buat. Okay. Kita tengok buku teks dulu. Ni buku teks sama. Nak masuk prinsip Pascal pun boleh ni. Sampai pukul 1 ke lah cikgu kan? Okay, sekejap. Okay. Mari kita tengok sikit soalan daripada buku teks kamu. Tengok apa yang kita tertinggal. Okay, jadi kita dah habis pasal tekanan atmosfera. Kita dah baca dah semua ni. Dah tengok dah. Okay, tekanan gas sikit je lah sebab kita dah belajar dah. Jadi manometer ni kita kira dia sebagai alat untuk ukur tekanan gas. Jadi kalau dia tanya kamu apakah alat digunakan untuk mengukur tekanan gas, jawapan dia adalah manometer. Manometer dan satu lagi alat yang kamu guna dulu waktu kamu buat eksperimen hukum gas dulu. Ingat tak? Siapa ingat nama dia? Barometer. Bukan. Masa kamu buat eksperimen hukum gas. Hukum gas tu dalam tajuk apa? Kamu tak buat ni sebab kamu online. Kamu buat secara online. Hukum Charles, hukum Boyle dengan hukum tekanan tu. Kamu pakai alat apa untuk ukur tekanan gas tu? Bordon. Yes. Okay, Argan betul. Kamu ingatlah. Jadi nama alat untuk ukur tekanan gas tu ada dua. Ingatlah nama dia. Manometer dengan tolok Bordon. Boleh nak? Tolok Bordon tu yang cikgu pernah tunjuk kamu kan. Dia satu tolok, cikgu tunjuk kamu gambar. Sekejap. Tolok Bordon. Sini nak eja Bordon. B-O-U-R-D-O-N. Eja nama dia dengan betul sebab dia alat. Okey, ni tolok Bordon. Okey, tolok Bordon ni simple je. Macam kamu punya alat barometer apa tu, 14 tu kan. Dia ada tube copper. Okey, jadi tube copper ni kita akan sambung dengan gas supply kita. Dan bila kita masukkan gas, dia akan menyebabkan jarum yang bergerak. Simple je. Boleh nak konsep dia simple je. Jadi dia ada dia punya apa panggil ni, lever ni kan. Lever system ni nama Melayu apa nak? Sistem pangsi dan tuas. Okey, jadi pangsi dan tuas tu kalau ada perubahan sikit je pada tekanan gas dia akan nampak, dia akan perbesarkan. Jadi kamu boleh nampak dan kamu baca. Ni unit dia macam-macam lah. Kalau kamu tengok, kamu isi tayar kat dalam kereta kamu kan, kamu nak isi tayar, isi gas kan. Tu ada tolok Bordon tu nah. Kamu pakai tolok Bordon untuk tengok bacaan berapa banyak kamu dah isi tekanan gas dalam tayar kamu. Boleh? Jadi bacaan, siapa pernah isikan untuk ayah dia? Tayar kereta. Nah. Jadi kalau kamu nampak dia punya apa? Alat tu ukur tekanan gas lah. Nah, tapi bukan dalam unit yang kamu biasa. Dia pakai unit bar, tak silap cikgu. Nah, unit bar. Dia tak pakai Pascal. Nah, Pascal ni selalunya kita guna untuk sains saja. Jadi kalau alat-alat lain kadang-kadang dia pakai unit lain. Okey, kamu kena tengok juga unit dia. Nah, jadi kita kalau kat pam basikal, siapa ada pam basikal kat rumah ni, kadang-kadang ada tolok Bordon ni untuk baca tekanan. Kamu dah isi banyak mana gas dalam kereta kamu nah. Jadi kamu salin dalam nota kamu nah, ada dua alat untuk mengukur tekanan gas. Nama dia manometer dengan tolok Bordon. Kamu ingat nama ni? Jadi yang tekanan atmosfera itu barometer. Kan ada barometer ringkas, barometer 14 dengan barometer aneroid. Ada 3. Jadi yang susah sikit kamu kena beza antara 14 dengan aneroid tu. Mana satu yang merkuri, mana satu yang vacuum tu. Boleh? Okey, jadi untuk tekanan gas kita ada dua alat, manometer dengan tolok Bordon. Okey, balik pada buku teks kamu tadi. Okey, jadi ini kita dah belajar dah semua ni. Cikgu dah terang dah kat kamu. Okey, jadi kita kat lab tak ada manometer ni. Maksud cikgu manometer yang ada pembaris melekat kat dia. Kita hanya ada tube U yang kita kena lekatkan pembaris asing. Tapi sama saja nah. Jadi kalau macam hari tu kita tekan picagari, dia akan gas tu akan tolak lah. Jadi kita akan nampak cecair tu bergerak. Dalam tu kita isi cecair berwarna. Cikgu rasa kita nak kena buat sikit soalan pasal menukarkan unit-unit ni. Nah, okey. Jadi kamu tengok soalan yang dia bincang kat sini. Ada unit satu lagi yang kita tak bincang. Unit, kita tengok apa dia ni. Ni menyelesaikan masalah dan kehidupan harian melibatkan tekanan gas.
Yang ni kita dah belajar dah. Tak apa, kita pergi tinggal ni. Tapi kamu kena tengok conversion dia. Jadi kita ada unit sentimeter Hg kan. Kita ada unit Pascal. Satu lagi unit yang kita ada meter H2O. Meter H2O tu apa? Meter H2O. H2O tu apa? Oksigen tu. H2O tu oksigen. Air. Aduh, H2O tu air. Jadi macam sentimeter Hg, dia tulis dia punya nama dalam kimia lah. Boleh? Jadi Hg tu merkuri. Kalau satu lagi unit kita ada meter air. Air tu ditulis sebagai H2O lah. Boleh lah. Jadi ini adalah salah satu conversion ni, dia nak kamu tukar jadi meter air. Mari kita try buat soalan praktis formatif ni lah. Cikgu print screen dah. Kalau cikgu bincang dalam kelas, jalan kerja dia cikgu nak wujud dalam buku kamu lah nah. Maknanya balik nanti kamu salin balik. Kalau nak cepat kamu terus salin dan buat waktu cikgu tengah ngajar ni. Okey. Home. Kita bincang soalan banyak sikit sebab dia kiraan lah. Dia kata tak bincang takut susah untuk kamu. Tadi kita dah kira dah, ingat tak tekanan ketinggian air dalam tiub U. Kalau kata dia ganti merkuri tu dengan air, tadi berapa nilai dia tadi yang kamu dah buat dalam soalan ni? Berapa nilai dia? Tadi kan kamu dah cari kan, kalau kita ganti dalam kita punya barometer tu dengan air, kita perlu ada tiub setinggi berapa? 10. 10.3, betul tak kamu dapat tadi? 10.2? 10.2. Jadi tekanan nampak ni tulis kat sini. Tekanan atmosfera kalau dalam unit meter air adalah 10.3. Boleh? Sama lah macam kita kira tadi sebab H air tu terus kita ambil sebagai tekanan kalau kita pakai unit meter air. Boleh nah? Boleh faham nah? Okey. Jadi mari kita tengok soalan ni. Darjah 2.21 menunjukkan satu manometer air yang disambung kepada sebuah kelalang gas. Macam biasalah soalan dia. Bandingkan tekanan gas dalam kelalang dengan tekanan atmosfera. Kalau soalan banding nak jawapan macam mana? Soalan banding nak jawapan macam mana? Semakin? Tak payah. Kita cakap siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Dia bukan semakin lah. Semakin tentu soalan hubung kait atau bagi tahu hubungan. Banding ni kita kena cakap siapa tekanan yang lebih besar. Jadi dia suruh banding antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera kan. Kamu tengok gambar ni, tekanan mana yang melebihi tekanan siapa? Gas. Tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Kenapa? Gas tu lebih tumpat. Bukan. Tiba-tiba kamu kait dengan ketupatan ni pula. Nampak kamu, sebab kamu nampak tu cair manometer ni sengit sebelah Arif. Dia dah tolak dah, nampak tak? Tekanan gas ini adalah sama dengan tekanan atmosfera ni campur dengan air ni kan. Jadi of course tekanan gas besar lagi. Bukan sebab gas tu lagi tumpat lah. Gas mana pula lebih tumpat daripada air? Kamu belajar daripada mana tu? Jadi tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera sebab kamu nampak dia dah tolak air tu jadi sengit parah dia. Kalau asalnya sama kiri kanan kan manometer. Jadi siapa yang tekanan lebih tu dia lebih kuat menolak lah. Faham lah. Jadi kalau dia dah sengit macam ni maknanya tekanan yang dikenakan oleh gas ni lebih daripada tekanan atmosfera sebab tu dia boleh tolak tekanan atmosfera. Boleh? Dia boleh tolak tiub belah sana. Boleh nah. Jadi ini jawapan dia. P gas lebih besar daripada P ATM. Boleh nah cikgu conteng sini sebab nanti cikgu kecil kan cikgu tak boleh baca soalan. B. Nyatakan perbezaan antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera dalam unit meter H2O. Jadi kalau dia minta perbezaan, nyatakan dia nak nilai. Apa beza sekarang ni antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera sekarang? Macam nak begini nilai dia. Apa beza? Hg. Apa jawapan dia? 36 cm H2O. 36 cm H2O. Tak tepat sebab dia nak dalam meter H2O. Jadi patutnya jawapan kamu apa? 0.36. 0.36 tu beza dia. Jadi kat sini tekanan dia P gas kan. Jadi kita tulis equation untuk siapa yang tak nampak lah. P gas adalah sama dengan P ATM campur dengan P air ni kan. Campur dengan tekanan air ni kan. Jadi
sekarang ni beza dia adalah sebanyak P air lah. Nah, jadi tekanan air tu kita ambil dalam unit meter H2O. Jadi 0.36. Kamu kena convert sebab kat sini dia tulis dalam sentimeter. Meter H2O itu nilai. Dia tu beza antara kiri dengan kanan tu. Ada tekanan ekstra 0.36. Nah, okey. Jadi C. Hitungkan tekanan gas itu dalam unit Pascal. Kalau kita dah ada tekanan dalam unit meter H2O, macam mana kita nak cari tekanan unit Pascal? Kita kena buat apa? Convert meter tu jadi H. Kita akan gunakan nilai tekanan gas tu sebagai H kita. Faham ke? Kita punya dalam unit meter H2O tu sebagai H kita. Jadi 0.36 tu beza antara kiri dengan kanan, beza antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera tu kan. Total tekanan gas tu berapa? P gas semua sekali sama dengan apa? PATM campur dengan PATM campur dengan PH2O tadi. Okay, nah? Jadi total tekanan dia mesti lebih besar dari PATM lah. Maksudnya dia 10.3 ni nah, value yang ni dia tulis lah. Campur dengan 0.36. Ini jumlah tekanan gas yang bertindak untuk kes gambar ni. Berapa dapat tu? 10.3 campur 0.36 berapa? 10.66. 10.66. Ni dalam unit apa? Meter H2O. Jadi kamu nampak meter dia ukuran H lah. Jadi kalau kita nak tukar di Pascal, kita akan masuk di dalam formula rho Hg tu. Dia akan masuk kat tempat H ni. Faham lah? Okey. Jadi kita nak cari P kan kat sini kan. Jadi rho ni kita nak guna rho apa? Berapa nilai rho? 1000. Okey, G kat sini dia bagi dah nah. Jadi kita kena pakai seperti mana dia bagi 9.81 nah. Digantilah ni 1000. Yang ni 10.66. Yang ni 9.81. Jadi berapa tekanan di dalam Pascal? Cuba kamu hitungkan. Berapa tekanan dalam Pascal? Tulis dalam bentuk piawai. Berapa tu? Ini tu kecil lah. Siapa yang tengah mengira? Bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Alah. Siapa yang tengah mengira? Cikgu jawapan ni. 1.05 1.05 kali 10 kuasa 5. Kuasa 5 Pascal lah sebab kita tengah convert dia jadi Pascal. 1 terlebih tu. Kenapa 10 kuasa 6 pula? Ni kenapa kamu dapat 10 kuasa 6? Tengok balik elok. Nah, dia ada titik perpuluhan. Betul tak? Kamu nampak tak dia ada point 6. Jadi kamu undurkan start daripada 4. Tu 4 kan? Aku undur ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Undur sekali lagi nah. Jadi 1.05 nah. Ataupun 1.046. Boleh juga tak 3 tempat puluhan. Nah, tengok elok nah bila kamu convert. Okey. Selesai dah tu. Okey, yang ni cikgu tanya kamu. Apakah kelebihan penggunaan manometer merkuri berbanding dengan manometer air? Apa kelebihan dia? Merkuri lebih cepat. Merkuri lebih tumpat. Jadi kalau dia lebih tumpat, apa kelebihan dia daripada air? Tidak memerlukan bekas yang besar, panjang. Okey, itu betul. Satu point. Jadi merkuri lebih tumpat tu adalah ciri dia. Jadi kalau dia lebih tumpat, kita tidak perlu bekas yang terlalu panjang. Boleh. Tidak perlu tiup yang terlalu panjang. Ada tak yang lain lagi selain daripada ini? Yang kamu tak tahu kot yang lain. Jadi satu lagi yang kita boleh, kalau kata tekanan tu tinggi, mana lagi sesuai? Kita nak guna air ke kita nak guna merkuri? Kalau kita nak baca tekanan tinggi. Kita akan pakai?
merkuri. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai air, kita perlu tube yang tinggi kan. Kalau kita kenakan tekanan yang tinggi, kita perlu tube yang lagi tinggi lah. Sebab hari tu kita pakai air. Cikgu risau juga, takut cikgu tu cikgu buat tube you kamu panjang lah. Cikgu takut air tu tersasar banyak sangat sampai kamu tak boleh baca. Jadi kalau kita pakai merkuri, kita boleh ukur tekanan yang lebih tinggi lah. Sebab merkuri tu tersesat sikit saja sebab dia tumpat. Jadi boleh ukur tekanan yang lebih tinggi. Boleh ukur tekanan gas yang lebih tinggi. Sebab dia tumpat juga. Kalau air tak boleh. Sebab nanti dia, dia naik tinggi sangat, kita tak boleh baca. Kita kena ada alat yang panjang. Dia boleh ukur tekanan yang lebih tinggi. Okey, ini soalan kefahaman je lah. Nombor 3, soalan kiraan. Sebuah manometer merkuri disambungkan kepada sebuah silinder keluli yang mengandungi gas termampat. Tekanan gas termampat dan tekanan atmosfera masing-masing adalah 180 kilopascal dan 101 kilopascal. Hitungkan perbezaan ketinggian antara dua turus merkuri dalam manometer itu. Kalau soalan macam ni, sebab dia tak bagi gambar, kita lukislah dulu nah. Jadi kita lukis dulu. Jadi kita ada manometer, sebelah ni dia sambung dengan dia sambung dengan silinder keluli yang supplykan kamu punya tekanan gas, betul? Jadi kat belah sini kita ada P gas. Jadi P gas ni dalam ni kita letak merkuri dalam dia sebab dia kata turus merkuri. Jadi dia akan tolak, siapa lengan dia akan jadi lagi tinggi? Kiri ke kanan? Siapa lengan merkuri dia lagi tinggi? Kanan. Kanan lah sebab tekanan gas ni 180 kan? Ni 180 kilopascal, jadi tekanan dia tinggi. Tekanan atmosfera 110 saja. Sini tekanan atmosfera. Jadi kalau kamu belajar fizik, kaji melukis lah. Senang sikit nak bayang. Jadi dia akan tolak merkuri kamu gini lah. Sebab dia ni kuat lagi daripada dia ni. Jadi ni merkuri kamu. Okey, sekarang ni dia nak hitung perbezaan ketinggian. Maksudnya nampak tak kat sini? Kat sini paras tekanan dia sama kan, ada dua orang kat sini kan? Jadi dia nak nilai ni. Ini adalah beza ketinggian merkuri antara kiri dan kanan. Jadi nak H lah. Okey, jadi kita dah boleh bayang dah soalan ni. Jadi first kali kita kena buat apa? Macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana nak dapat H tu? Cara dapat H. First kali apa kamu boleh buat dengan dua orang? Dengan dua nombor ni apa kita boleh buat? Tambah. Kita buat apa? Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak lah sebab beza tekanan antara kiri kanan ni adalah tolak perbezaan dua orang ni lah kan? Kita tolak ni kan? Jadi kalau kita tolak, kita dapat tekanan yang berlebihan. Faham tak? Jadi sekarang tekanan gas tu lebih besar dari tekanan atmosfera kan? Dia menyebabkan kamu punya merkuri ni tersesar sebanyak H ni. Boleh lah. Jadi first kali kita akan tolak dua nilai tu. 180 tolak dengan 101 dapat apa? 79 kilopascal. Okey, jadi kita nak buat apa dengan 79 kilopascal? Kita akan masukkan dalam formula apa? P sama dengan H rho G. P sama dengan H rho G. Kilo tu berapa? Kita kena convertkan dia. Bagi dia jadi pascal je. Kilo apa? Kilo tu berapa kosong kat belakang 79? 3. 79,000 nah. Jadi rho Hg. Jadi yang kita nak cari ni adalah H dia nah. Jadi rho dia 13,600. Substitute kan nah. H tu Hg 9.81. Okey, cuba kamu kira. Okey. Mula kamu darab dulu. 13,600 darab 9.81. Lepas tu kamu balik dekat belah kiri ni. Kamu dapat H. Berapa dapat jawapan H? Berapa dapat H? Cikgu, kalau dia bagi dalam kg nak kena tukar dalam G tak? Ya. Kalau dia bagi dalam kg, tak. Sebab unit SI memang kilogram. Ya, unit SI memang kilogram, bukan gram. Apa dapat? Kecil je kan? Berapa dapat nilai?
Berapa nilai dia? Kira lah. Cikgu dah kira dah. Tapi cikgu nak check kamu punya. 592. Ada 2 kosong ke 1 kosong? 1. 0.59 lah. Orang lain kira dapat sama lah. Betul. 0.592. Betul tak? Siapa kira dapat lain? Tak lah. Ni yang ni unit dia apa ni? Meter. Meter. Okay. Sebab tu nampak kecil lah. Sebab dalam meter lah. Kalau dalam sentimeter 59.2. Jadi perbezaan antara kiri dan kanan ni adalah sebanyak 59.2 sentimeter. Faham tak soalan ni? Faham tak? Boleh? Boleh lah tau. Okay. Jadi cikgu rasa, yang kita tengok balik, cikgu rasa takat tu je sebab awal sikit kita habis. Sebab cikgu nak masuk Pascal, macam berat pula untuk kamu sekarang kan. Ni soalan dah habis kan? Jadi next kelas lah kita masuk prinsip Pascal lah. Jadi kita ada prinsip Pascal. Jadi cikgu harap kat sekolah lah kamu boleh belajar prinsip Archimedes dengan Bernoulli sebab seronok sikit. Jadi sebab tu cikgu buat kelas seminggu sekali je untuk fizik. Sebab cikgu tak nak dia laju sangat di online. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada lah. Senang je. Tak ada apa-apa masalah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa masalah, semai ke hari ni?